Inilah saat yang dinanti-nantikan oleh peminat konsol dekat Malaysia sebab kebanyakan yang dah pre-order sebelum ni dah dapat dia punya Sony PlayStation 5 pada 11 hari bulan 12. So untuk yang order next batch memang akan dapat lambat sikit lah. Aku pun tak pasti bila aku tanya diorang pun tak dapat nak jangka bila PS5 second batch yang akan masuk Malaysia lah. So aku boleh jangkakan maybe sekitar bulan Januari ataupun Februari lah. So ini dia, tanpa masa lagi aku nak buat unboxing dan aku punya first impression dan juga aku nak kongsikan sikit perkara yang korang perlu tahu mengenai Sony PlayStation 5. Alright, let's go. Kita akan buka PlayStation 5. So aku beli adalah standard version ataupun versi yang boleh masuk disk lah. So dia ada dua versi, iaitu versi standard iaitu masuk disk macam ni dengan harga RM2,299. Dan satu lagi lebih murah iaitu RM1,869 iaitu digital version. So apa bezanya antara digital dengan standard version macam ni? So standard version ni macam PS4 sebelum ni lah, korang boleh masuk disk, so boleh keluarkan disk. Tapi untuk digital version korang tak ada bahagian untuk masuk disk tu. So untuk nak main game korang just kena download saja, which is bagi aku macam lama juga kalau aku nak download lagi kalau kau rasa yang internet slow. Aku mungkin boleh recommend untuk korang beli yang digital version, tapi kekurangan dia sikit kat sini adalah kalau korang beli game dekat online, so korang tak boleh nak jual balik lah. Macam contoh disk kalau beli, so disk tu boleh jual balik ataupun buat sewa ke ataupun maybe bagi pinjam ke. So adalah untung sikit kat situ kan. So itulah antara kelebihan sedikit lah kalau korang beli yang disk version, tapi dia punya harga lebih mahal sedikit lah. Dari segi size dan spesifikasi untuk digital dan juga standard version ni memang sama saja, tak ada beza pun. Apa yang dibagi dalam kotak pun memang sama. So inilah kotak luar yang daripada Sony PS5 untuk standard version warna putih. So untuk digital warna hitam. So sebenarnya aku tengok ada yang jual import dengan harga sampai 4,000, ada 5,000 pun ada. Memang gila lah siapa yang beli tu. Sebab bila aku tengok balik, aku rasa ada yang beli, ramai juga sebenarnya beli dengan harga lebih mahal. Tapi aku tak nak lah spend sampai macam tu, sebab aku rasa macam aku boleh beli dua kot dengan harga 4,000, 5,000 kalau aku nak spend awal-awal beli kan. Kita baringkan dia, senang sikit nak tengok. First of all, macam biasa dapat manual book. Tak pastikan sama ada korang baca atau tidak, tapi kebanyakan memang tak akan baca. And then second thing ada dia punya joystick. Wah, ini adalah DualSense 5 untuk PS5. So dia punya feel sedap, dah lama gila tak pegang. Untuk joystick dia ni ada banyak kelebihan lah berbanding dengan yang DualShock 4. So dia ada macam vibration, so kalau macam tembak tu dia ada macam getaran-getaran dia lah untuk DualSense 5 ni. And then dia punya looks, design pun memang agak berbeza. Dan dari segi feel pun dia ada satu texture yang memang micro, kecil gila pada bahagian bawah ni, yang kalau korang tengok betul-betul halus dia punya macam ada logo Sony punya petak lah, bulat, segitiga X apa semua dekat bahagian bawah ni. So texture dia still rasa pada bahagian bawah ni dan memang sedap pegang. Feel untuk dia punya joystick memang sedap. Analog ni pun memang smooth, sedap. And pada bahagian tengah ni boleh tekan lah. So inilah joystick untuk Sony PS5. Pada bahagian bawah ni ada audio jack 3.5mm punya port dan juga ada macam kawasan dock untuk charge aku rasa pada bahagian bawah ni. And then pada bahagian depan ada port jenis USB-C. So basically ada aksesori, pelbagai aksesori yang korang boleh beli untuk Sony PS5 ni, untuk dia punya charging station lah dan pelbagai lagi lah. So untuk korang nak main game PS5 menggunakan headphone ataupun earphone, korang boleh cocok audio jack pada bahagian bawah ni. So straight dekat joystick, tak perlu nak cocok dekat PS5 kan. So itu benda yang bagi aku memang amat bantu untuk nak full experience main game menggunakan headphone ataupun earphone. And then dapat dia punya cable adapter ni untuk nak charge PS5 nanti. Charge, dia just cocok dia pun ada charge. Okay, aku tak nak gelojoh sangat buka sebab aku nak susun balik nanti benda ni semua, aku tak nak bersepah bilik aku. And dia ada bagi kabel jenis USB-C to USB-A. So maybe panjang dia dalam 1.5 meter ke 2 meter macam tu. Nampak macam panjang kan kabel dia. And then seterusnya ada kabel lagi. Ini adalah kabel HDMI. So kabel ni akan cocok dekat korang punya TV ataupun monitor lah. Okay, basically untuk Sony PlayStation 5 ni korang boleh cocok dekat mana-mana TV.
720p, 1080p, lagi-lagi 4K ataupun 8K lah. So untuk korang nak main game Sony PS5, korang jangan risau pasal TV korang resolution rendah ke apa semua, still boleh main dekat 720p, still boleh main dekat 1080p. Dan bagi aku paling sedap sekali kalau korang nak main dekat 4K lah. Of course dia punya resolution ataupun warna, quality, dia punya sharpness memang lagi cantik lah untuk PS5 ni kalau nak main kat TV 4K. Tapi nak main dekat 1080p pun tak ada masalah juga. Itu depends pada korang punya kemampuan. Tapi kalau korang nak fully lagi power dia punya screen lah, memang kena guna screen 8K lah, yang LG punya tu kan. Seterusnya adalah dia punya macam stand untuk PS5. So stand dia akan buat benda ni macam menegak boleh apa semula. Nanti aku tunjuk sikit lah macam mana kan, sebab aku pun baru je tengok benda lah ni. Dan barang terakhir, nothing much dalam kotak ni sebenarnya. Ini dia PS5. Berat babe. Berat. Berat gila. Seriously, wah, excited gila babe. Allahu Akbar. Besarnya. Actually size dia kalau nak bandingkan dengan Sony PS4, aku boleh katakan dalam 20 to 30% lah bigger than PS4 kalau kita bandingkan letak sebelah-sebelah kan. Wah. Ini dia. Kalau orang yang tak tahu pasal PS5 ni, diorang akan nampak ini macam apa ni, air purifier ada, macam modem ada kan. Wah, besar gila. It's huge. Seriously huge. Ini dia. Ini adalah pada bahagian belakang dia. So kita ada, first of all adalah port USB-A 1, 2 dan ada port untuk LAN, port untuk HDMI dan juga port untuk dia punya inilah kabel ni tadi. Dan pada bahagian atas ni aku tak sure benda. Pada bahagian depan pula ada port jenis USB-A juga, port jenis USB-C dan ada button kat sini. Bahagian bawah ni adalah button on off dan pada bahagian atas ni maybe untuk button CD lah, untuk nak keluarkan dan masukkan CD dia nanti. So ini adalah bahagian untuk dia punya disk. Basically untuk yang standard version dia memang ada bahagian disk ni, tapi untuk yang digital version dia tak ada bahagian disk ni. Dan aku tak sure berat dia sama atau tidak, tapi aku rasa mungkin yang digital tu lebih ringan sedikit lah sebab dia tak ada slot untuk bahagian disk kan. Dan pada bahagian atas ni korang boleh nampak ada logo PS kat sini. Pada bahagian bawah pula ni apa benda ni, aku tak sure apa benda. So memang berat dan memang besar. Basically untuk Sony PS5 ni dia dah siap ada dengan 825GB SSD. So agak besar lah dia punya memori. Tapi yang ada dalam ataupun tersedia dekat PS5 ni hanyalah 667 SSD saja, 667GB SSD lah. Sebab dia menggunakan ruang yang lain untuk macam firmware ataupun OS lah. So untuk korang nak download tu, tak silap aku Sony ada cakap yang korang boleh upgrade dia punya SSD, tapi buat masa ni tak ada lagi sebab harga SSD kalau nak upgrade pun memang mahal gila babe kalau tengok dia punya harga kan. So buat masa ni untuk nak upgrade SSD tak available lagi lah. Itu apa yang aku tahu setakat ni mengenai untuk upgrade SSD dia. So korang boleh gunakan 667 SSD saja yang ada setakat ini untuk PS5. And then untuk stand bahagian bawah dia ni sebenarnya dia ada macam something yang kesat. So dia tak akan bergerak lah, dia tak akan slippery lah daripada meja. So dia macam kesat. Aku rasa okey stand ni. Yup. Seterusnya aku ada beli 2 game tadi daripada Gamers Hideout, iaitu Cyberpunk 2077. Sebelum ni aku ada buat video mengenai OnePlus 80 Cyberpunk Limited Edition. Korang boleh tengok video tu kalau korang nak tengok. Memang menarik gila dia punya design. Dan ini adalah game daripada Cyberpunk tu sendirilah. Ini dia. Nanti aku akan cuba buat sedikit gameplay lah kalau korang nak kan, dekat Fast Channel pasal Cyberpunk ni. Sebab bila aku tengok review ataupun first impression daripada orang lain kat YouTube, aku nampak macam menarik gila bandara. Dan ramai gila puji pasal dia punya soundtrack. Aduh, ada pisau tak nak guna. Sebab soundtrack dia, diorang cakap macam gempak gila kan. Diorang bagi sampai 10/10 kot soundtrack yang ada pada Cyberpunk ni. Ramai gila kot yang memang menanti-nantikan game Cyberpunk ni. Dan akhirnya pada bulan Disember ni dia launch official kat satu dunia. So basically
game ni agak hype lah kalau kita nak bandingkan dengan game-game lain kan, macam sendu sikit. Tapi Cyberpunk ni memang hype gila. Untuk unit aku dapat ni adalah CD, dan dia bagi apa ni, World Compendium, stickers, postcard, game map. Okay, nice. And then ada digital access sekali. Wow, menarik. Ni apa ni? Postcard. Wah. And ni adalah peta. Peta untuk dia punya bandar, Night City. Dan ini adalah apa ni? World Compendium. Okay, nice lah game dia. Dia macam ala-ala satu dunia lain yang macam manusia dengan robot lah. Dia ala-ala tahun hadapan, masa hadapan kan. So aku dapat stiker. Ni ada stiker Cyberpunk. Game kedua pula aku ada Spider-Man Miles Morales. So game ni sebenarnya dah ada kat PS4 tak silap aku sebelum ni, tapi tak tahu version ni sama ke tak. And versi yang aku beli ni aku dapat sekali dengan Spider-Man Remastered. So basically ada dua game lah dekat dalam ni kan. So harga dia pun dalam RM299 untuk official sekarang ni. Basically untuk PS5, tapi yang ni untuk PS4. Cuma dia punya game memang boleh main dekat PS5 lah, tak ada masalah. So kalau korang nak tahu pasal game yang dekat PS4, sebenarnya boleh main dekat PS5, memang tak ada masalah langsung. Dan DualSense ni pun boleh main untuk game PS4 dekat PS5. Tapi untuk DualSense ni korang tak boleh main dekat PS4, dan DualShock 4 pun tak boleh main game PS5, tapi boleh digunakan untuk main game PS4 dekat PS5. So dia agak pening sikit kan. Basically macam tu lah. So DualSense ni boleh main dekat PS5 saja, dan untuk PS4 dan PS5 punya game. Tapi untuk DualShock 4 korang boleh main dekat PS4 dan juga boleh main dekat PS5, tapi hanya untuk game PS4 saja. Untuk game PS5 guna DualShock 4 tak boleh. So itulah benda dia. Aku pun mula-mula pening, tapi dah lama aku rasa macam okay, betul lah tu. Pening juga sebenarnya. Aku tak tahu kenapa Sony buat macam tu. Maybe Sony nak push untuk orang beli DualSense 5 ni kot. Dan the reason kenapa aku tak beli second joystick adalah disebabkan oleh aku tak perlukan, dan wifi aku pun tak main game, so aku main seorang je. Maybe aku boleh consider lah nanti untuk maybe kawan-kawan datang rumah ke kan. So awal ni aku main seorang je dulu, sebab aku tak perlu lagi untuk yang second joystick. Dan untuk game Spider-Man ni aku tengok memang menarik gila, dia punya visual apa semua. Fun fact, ada beberapa game daripada PS4 kalau korang main dekat PS5, dia punya visual dan juga efek tu akan lebih bagus lah, disebabkan oleh PS5 ni sendiri. So memang beruntung gila kalau korang beli yang disc version. Tapi kalau korang beli yang digital version, korang still boleh main, cuma korang nak kena ada dia punya account PSN tu lah. So itu saja antara aku punya first impression dan juga sedikit perkongsian mengenai Sony PlayStation 5. Setakat ni aku memang sangat berpuas hati dengan harga yang ditawarkan, sebab aku rasa harga dia memang sangat berbaloi. Aku expect macam 3,000 ke 4,000 tau, tapi aku macam main blown juga kan. Harga dia starting RM1,869 untuk digital, dan untuk yang standard ni RM2,229. Macam murah juga kan. PS5 ni aku ingat sampai 3-4,000. Tapi korang nak tahu yang aksesori dia tu yang membuatkan aku rasa macam Sony dia main dekat aksesori dengan game lah. Harga dia boleh tahan juga kan, dia punya disc, dia punya aksesori apa semua. So itulah antara serba sedikit yang korang perlu tahu mengenai Sony PlayStation 5, dan aku harap korang enjoy dengan video ni, dan aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua. Kongsikan dekat bahagian komen apa yang korang rasa dengan Sony PlayStation 5 ni, dan sama ada korang dah beli ke, belum beli ke. Dan kalau korang dah beli, kongsikan pengalaman korang dekat bahagian komen. Aku nak tahu juga kan. So itu saja untuk video kali ni. Follow Twitter dengan Instagram aku, like, komen dan share video ni, subscribe channel aku kalau korang suka dengan konten aku. InsyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Bye. Settle gila nak main. Aku pernah excited sekali dengan Cyberpunk.